Pegang dia tu. Abai dia, saya tak apalah adik. Abai bagi Fatimah tu, dia tak apalah adik. Aku tu baik sendiri. Abai dia pergi sampai pintu pah ni dia. Baca kat dia apa dengan ketar-ketar tu. Khobat duk lek pintu tu, khobat duk menusuk di celah tu, basah bih dah, kecing. Serah. Bih. Buat apa? Umar mari ni. Nah, lalu tulah suami bagi Fatimah saat itu buka pintu, makan numuk selalu dah. Mari di muka pah boh guling. Boh guling situ. Fatimah pun mari nak terekang saat itu. Nah, Sayyidina Umar pun pegai Fatimah saat itu. Fatimah betul lah duk pegai jadah. Bawa dia ke saat itu apa? Huwing Fatimah saat itu. Fatimah duk pegai jadah saat itu, nya kelecak. Kelecaknya nampak Quran. Apabila nampak Quran itu, Umar pergi pegai Quran. Dia pegai Quran ke saat itu, dia buka saat itu betul lah dengan surah Taha. Buka ke saat itu di dalam tafsir kata buka betul dengan surah Taha. Surah Taha kita duk baca semua itulah ibu-ibu dan bapa-bapa. Iaitu ayatnya, nah, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu Sayyidina Umar dia buka betul lah dengan surah Taha. Setengah dalam tafsir sebut kata Sayyidina Umar baca ni sampai 9 ayat. Setengah baca, setengah kata dalam tafsir Sayyidina Umar baca sampai 12 ayat. Bahawa dia baca sampai 12 ayat, wasa habis kekuatan yang ada pada diri dia. Wasa habis kehebatan yang ada di dalam diri dia. Rasa dia ke saat ni tu yang sangat salah. Kekuatan dan kehebatan rasa habis, rasa jatuh selalu dah. Lalu tu adik dia tengok Umar ke saat ni tu duk tenang tengok Quran. Adik dia Fatimah kata, Abai cuma tu pegang Quran tak boleh. Tak bangat-bangat. Ni tanda kata Umar ke saat ni tu makan dah Quran. Umar ke saat ni tu makan dah Quran. Di sinilah Tok Guru tepat ambilnya. Dia kata orang bekan tara mana, tok laki kita ke saat ni tu bekan tara mana, hebat tara mana. Nah, marah tara mana. Dia ke saat ni tu tak pernah kecek molek, tak pernah kecek berjuruh dengan kita. Kita bacalah surah Taha buat di air. Baca surah Taha wis apa? 90 ayat. 90 ayat pula. 16 ayat. Ambil daripada Taha awal surah sehingga sampai 16 ayat. Baca pergi ke air kita. Baca ke air kita baca Fatihah sekali. Selawat Nabi 3 kali. Lepas tu baca surah Taha ni 16 ayat. Siuk ke air ke saat ni tu dia makan. Kalau kita menanuk agak baca di siuk di puyuk nanuk kita tu. Semoga dia ubah. Nah, bekan yang ada pada diri dia, kekuatan kehebatan ada pada diri dia, semoga video ke saat itu slow buat video ke saat itu habis marah dia ke saat itu. Nah, buat habis sifat-sifat mazmumah yang ada pada dia, yang takabur yang apa tu habis. Ni Umar ni nak ayat kata kehebatan Umar habis. Apabila dia ke saat itu tenang tak Quran turun pak, dia panggil Khabab. Panggil Khabab. Khabab duk mana ni? Sudah Khabab tu. Basah habis dah, kecing habis dah. Nah, sangat-sangat takut, ketar dia, ketar lutut lagi, ketar diri lagi, nak kecek pun tak tubik. Tubik hari. Sayyidina Umar suruh tubik hari. Tubik hari. Khabab pun tubik, jalan kau ketar lutut pucak si. Takut Umar. Ketar-ketar dia. Bawa siapa pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab ana. Amikku bawa pergi bersama Rasulullah. Baru boleh mengeluh dia. Ambil Umar ke saat itu pergi bersama dengan Rasulullah.
Gi siapa sano tu pedai tak ada pecak dak. Gi siapa sano hak ni tu betul lah Nabi kita ko sat ni tu duduk di satu tempat. Nabi kita serta dengan puak-puak sahabat serta dengan Nabi ni duduk satu tempat. Khabat beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia mau tanya siapa tu? Seorang khabat tu. Ning, Sayyidina Umar mari ni nak berjumpa dengan Rasulullah ni. Umar mari ni nak berjumpa dengan Rasulullah ni. Puak sahabat tak saya buka pintu. Tak saya buka pintu. Jangan buka. Umar ni nak mari bunuh Rasulullah ni. Ambil pedang lah dah. Ambil pedang nak jaga Rasulullah ni. Apabila ambil pedang ni tu Rasulullah letak. Jangan gaduh. Letak. Buka pintu. Rasulullah suruh buka. Nak buka tak boleh ni Rasulullah ni. Mari nak bunuh Rasulullah ni. Tak apa buka. Rasulullah tahu dah. Kata Umar mari nak masuk Islam. Lalu tu buka pintu. Apabila buka pintu saat ni tu, Sayyidina Umar pun masuk dengan keadaan dia kat saat ni tu rendah diri sungguh nak masuk Islam sungguh. Lalu tu Rasulullah pun ajar mengucap. Ni nak royak kata Allah Subhanahu wa taala terima doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berdoa tadi minta masuklah Islam salah satu daripada dua orang Umar bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Maka Tuhan terimanya Umar bin Khattab masuk Islam. Apabila masuk Islam saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Nya pecah rahsia kata Umar masuk Islam. Apa jadi? Nya kacik gigi pula lah Abul Hakam dah hak lain-lain lagi, hak hebat-hebat ramai lagi para-para musyrikin tu. Sangat-sangat marah dan sangat-sangat nak murih ni. Lalu tu kita nak lock tak boleh dah. Kita kena usaha kena tubik habis. Puak kita ni kena tubik gilikung Muhammad kena bunuh dah. Tak boleh tunggu dah Umar ni. Umar pun masuk Islam dengan cara sulit. Tapi ada cara dia. Itu ada itu padahal orang tahu. Moga syaitan duk sekali. Syaitan juga ya. Lalu tu lah. Duk satu hari. Mereka musyrikin saat itu mari likung rumah Nabi. Mari likung rumah Nabi. Apabila mari likung rumah Nabi saat itu. Cerita dia kita tahu belakang tu. Mari likung rumah Nabi kat saat itu. Siapa ke Nabi suruh tukar tempat kat saat itu dengan Sayyidina Ali tempat tidur saat itu. Ambilkan selimut hak Nabi duk selimut lagi selimut Ali pun tak tahulah ketang lega dia. Buat apa? Kerana tahu cerita kata orang duk nak bunuh Rasulullah. Tiba-tiba dia mari tukar tempat tidur serta dengan tukar kain selimut. Di sinilah sangat-sangat takut ni. Kalau itu gak Nabi kat saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat suruh keluar tubik daripada situ. Ni nak hijrah dah ni. Nak hijrah daripada bumi Mekah nak menuju pergi kepada Madinah. Lalu tu Tuhan suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam moga tahu cerak-cerak dah mereka nak bunuh ni. Suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bacakanlah ayat ni. Mana? Ayat yang firman Allah Ta'ala di dalam surah Yasin yang kita duk baca tu. Ayatnya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca tu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Suruh Nabi baca tu. Maka Nabi kita pun baca serta dengan Abu Bakar. Nabi baca. Apabila baca gak boleh keluar tubik. Tubik dengan keadaan mereka saat itu jenera. Jenera tak sedar Nabi tubik. Di sinilah Tuhan tahu kepada kita, ibu-ibu dan bapa-bapa, ketika kita kat saat itu di dalam ketakutan,
di dalam likongnya puak-puak kufar, bacalah ayat ni. Bacalah ayat ni. Sebab Tuhan royak siap dah. Di dalam surah Al-Isra' Tuhan royak siap. Surah Isra' ayat 45 Tuhan royak pula di situ. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila baca engkau akan Quran, ja'alna nascaya jadi oleh kami bainaka di antara engkau wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan di antara mereka yang tak beriman dengan hari akhirat, maknanya dengan orang kafir, antara kamu dan orang kafir Tuhan menjadikan hijaban mastura. Tuhan menjadikan hijab yang ditutup, hijab yang ditutup. Tuhan menjadikan hijab boleh kata tak nampak. Ini dalam surah Isra' ayat 45. Hijaban mastura. Tuhan menjadikan hijab mastura. Maka mastura di sini, kalau kita tengok di sini mastura orang. Nah, jamaah dakwah duk buat mastura kau saat itu suruh pakai hijab, pakailah mastura, suruh katuk, suruh gapo tu. Ni nak royak kata ayat ni bukan biasa sebenarnya. Mastura ni kalau kita tengok kelimah di situ ialah isim maf'ul. Sebenarnya nak royak sungguh isim fa'il satiran. Gapo satiran? Satiran ni ialah yang tutup, yang tudung. Sitar tu, tabir tu, mari tudungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tabir tu mari lindungkan kita. Kalau ibarat dengan satiron, ibarat dengan isim fa'il, maknanya diri tabir sendiri tu tudung. Apabila tudung kau tak nampak lah kita tu. Hak nampaknya nampak tabir. Kalau ibarat dengan isim fa'il, diri tabir tu nampak, tapi diri kita tak nampak. Tapi di sini ya ibarat dengan isim maf'ul. Maf'ulun, masturun, mastura. Apabila ibarat dengan isim maf'ul, diri kita Tuhan tabir dah. Diri tabir tu juga Tuhan buat tak nampak juga. Faham tak? Jadi tak nampak dua kali. Diri kita tu tak nampak dah. Tabir tu juga. Seteru tak nampak pula. Tak nampak juga. Tabir hak kita pergi menusuk tu. Tabir tu pun right juga. Mudah-mudah kita kecek gak kalau kita lari daripada orang dok halau kita. Dok nak bunuh kita. Kita lari pergi nusuk lek pokok kayu. Herak. Kalau satiron gak diri kita tak nampak. Tapi pohon kayu tu nampak. Tapi apabila kita pergi nusuk, apabila kita di sini ya ibarat dengan mastura ni dengan maknanya kita pergi nusuk balik pokok kayu, kita tak nampak pokok kayu tu jadi right. Kita tu Tuhan susuk dah. Pokok kayu tu pun Tuhan susuk juga. Jadi dua kali susuk. Jadi tak tahu nak cari pohon kayu tak ada ni. Mudah-mudah kecek kalau kita masuk dalam lubang ke, lubang tu pun Tuhan right juga. Bukan kita saja right. Lubang tu pun right juga. Tu mastura. Kalau satiron saat ni tu benda tu ada. Benda tu ada, lubang tu ada, tapi tuai tu Tuhan susuk. Tu dia. Nah, ni nak royak kata mastura ni dua kali. Siapa kata habis Tuhan susuk juga. Di sinilah nak royak kata apabila jatuh dalam kepik, bacalah ayat ni. Semoga selamat daripada kufar. Selamat daripada orang kafir. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apa kalau kita tilik di situ, saudara-saudara dan saudari-saudari? Hijaban mastura tu berapa huruf? Berapa huruf? Hijaban mastura. Hijab dengan maknanya tudung. Mastura dengan maknanya ditabir.
ditutup, dikatuk. Tak? Disekat. Kalau itu huruf dia apa ika? Sebelah ika. Ha, jim, alif, ba, alif, mim, sin, lepas tu ta, waw, ra, alif. Sebelah. Cuba kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Maka mereka itu musyrikin tak nampak. Fahum la yubsirun tu, cuba bila fahum la yubsirun tu berapa huruf? Fahum la yubsirun tu berapa huruf? Maka mereka itu tak nampak. Berapa huruf? Sebelah juga. Serupa dengan hijaban masturah sebelah. Fa, ha, mim, la, alif, ya, ba, sad, ra, waw, nun. Fahum la yubsirun. Serupa dengan ayat saat ni. Mereka itu tak nampak, maka mereka itu tak nampak, maka mereka itu tak nampak. Sebab itulah ambil tafa'ul di sini, bacalah sebelah kali. Ulai betul tu, fahum la yubsirun, fahum la yubsirun, fahum la yubsirun. Hijaban mastura, hijaban mastura, hijaban mastura, hijaban mastura. Cukup sebelah kali. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah tubik daripada rumah nak menuju kepada bumi Madinah, baca hak ni lenyap habis. Nyerah habis. Di sinilah Tuhan sebut di dalam surah At-Taubah ayat 40. Tuhan kata mana? إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Surah Taubah mari takyid hak kita kata saat ni tu. Surah Taubah mari beri sokong, beri tunjuk kekuatan kata Allah jaga sungguh. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata ia li sahibihi bagi saudaranya. Siapa saudara Nabi? Hak serta dengan Nabi ni hijrah ni. Ialah kena kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata kepada Abu Bakar As-Siddiq, oleh kerana puak-puak musyrikin duk berjalan mari, siapa dah di lubang ni? Siapa dah tempat Nabi menusuk ni? Di gua Thur. Nabi duduk sini ni, duk nampak kaki duk gi mari ni. Ramah ni, suara bunyi tak nyanyi lah. Abu Bakar duk ketar pejam mata rapak. Nak duk tak leh dah. Rapak, ketar, gelega dia. Pucak kelak. Nabi pun kata li sahibihi, Nabi pun kata bagi sahabat dia, iaitu kena kepada Abu Bakar, la tahzan. Mu jangan duka cita, mu janganlah takut. La tahzan. Jangan duka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah serta kita. Allah serta kita, mu tak usah takut, mu tak usah bimbang, sesungguhnya Allah serta kita. Ibarat dengan taukid pula. Allah ni serta kita, so bimbang. Dengan sebab Nabi ni duk berdoa kepada Allah, Nabi ke saat itu duk tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu, maka menurun oleh Allah, Allah pun bawa turun sakinatahu, akan penetapan. Allah turunkan penetapan waktu Nabi ke saat itu kejak tetap. Semata-mata bergantung dengan Allah satu saja.
Allah turun sakinah ni tu alaihi ke atasnya, ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyadahu. Dan Tuhan tolong pula Muhammad bi junudin, serta dengan junud, serta dengan tentera-tentera, serta dengan Muhammad ramai tu, lam tarauha, tidak engkau boleh lihat akhirnya akhir tentera tu. Ni nak wayak kata nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada malaikat-malaikat yang akan jadi junud bagi kamu, akan jadi tentera bagi kamu yang kamu tak nampak tengok. Ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Sabit itulah kita ni kena ma'al hijrah. Kita ni kena ma'al hijrah. Kita ni kena serta dengan hijrah. Apa boleh ulama ni dia gantung dengan ma'ah. Dia tepek dengan ma'ah. Majlis hijrah ni dia tepek dengan ma'ah. Ma'al hijrah. Apa boleh dia tak sebut? Majlis hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis hijrah. Apa boleh dia tak kecek balas tu saja. Ya marinya ya tepek dengan ma'ah. Majlis ma'al hijrah. Sebab ma'ah di sini orang panggil ma'ah litagyir. Ma'ah ni liddu'a. Ma'ah ni nak kita tu serta dengan hijrah, bukan hijrah tu lalu saja dak. Kita tu serta dengan hijrah katik. Kena ubah serta hijrah. Hijrah baru, kita pun kena ubah sikap kita jadi baru. Bukan hijrah tu lalu saja. Kita tu kena ubah diri kita. Kena taghyirkan diri kita. Tu orang panggil ma'al litaghyir. Ma'al liddu'a. Sebab hijrah ni terbahagi kepada dua. Hijratul hissi. Hijratul hissiyah dengan hijratu iaitu ma'nawiyah ataupun hijrah ruhiyah. Hijrah Nabi daripada bumi Mekah menuju pergi kepada Madinah, hijrah hissi wal ma'nawi. Hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Adapun kita ni hijrah hissi kita tak ada. Tak ada pun ada ruhi, tak apa dah. Tak apa dah. Ni kena orang hijrah kenalah. Nah, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Nak kita ni serta dengan hijrah. Sebab itulah kita di sini kita kena tahu. Kita kena tahu kata kita di hari ini kemuncak nak menegakkan agama Islam tak boleh menegak melainkan dengan hijrah. Sebab itulah tahun Islam ni kan saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Tahun Islam ni apa dia mula dengan hijrah. Kalau kita tengok tahun agama lain, agama asing, dia mula dengan kematian. Kematian Nabi Isa. Nah, kematian pembesar ni. Nah, Nabi ni guna dengan kematian. Adapun kita orang Islam ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai tahun ni kita mulai dengan hijrah. Sebab tak boleh nak menegakkan Islam, tak boleh menegakkan jihad melainkan dengan hijrah. Melainkan dengan hijrah. Kena ubah. Kalau itu di sini nak kita tu serta dengan hijrah, bukan hijrah saja dak. Kita tu kena serta. Kita tu kena ubah diri kita. Sikap hidup kita daripada malas semaya kena rajin semaya. Daripada tak nafkah anak bini, kena nafkah anak bini. Daripada tak padu keluarga, kena padu keluarga. Daripada kita ke saat itu malah kerja agama, kita kena rajin kerja agama. Ubah sikap kita. Ma'al hijrah. Kita ni taghyir diri kita serta dengan hijrah. Sebab ayat kata, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini nak ayat kata kita ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang kejak. Kita bukan Jabriyah. Sebab Jabriyah ni, ubahan ni, ia tak akal semula dah. Sebab, ubah semua tu terhenti daripada af'alillah. Perbuatan Allah. Adapun kita,
Allah wirti kata kita ni adalah ada af'alul kasbiyah. Kita ni ada perbuatan yang dibangsakan kepada usaha. Kita kena usaha. Kena tergir turut usaha. Kita kena banyak usaha. Nak buat rana we berjaya. Nak buat rana we anak isteri kita ke saat ni tu faham agama. Nak buat rana we ahli kampung kita ke saat ni tu reti agama. Boleh ubah sikap hidup daripada tak maju kepada maju. Nak buat rana we ekonomi kita ke saat ni tu meningkat. Kena ada ubah. Hak tu nak jadi ma'al hijrah. Ya mari ma'al hijrah. Lepas tu, apabila ada hijrah, ada muhajirin, maka kena ada ansar. Orang panggil ada kapal, kena ada padai. Apabila ada kapal, ya kena ada padai. Bukan ada kapal saja tempat nak turun, tak ada. Faham? Ya kena ada padai dia. Lalu tu kena ada ansar. Sebab itulah Nabi kita SAW, dia menuju pergi kepada bumi Madinah serta dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pergi ke sana, lalu tu dia bina sana lalu dah. Sebab sahabat aduk menega belum daripada ning datang ke Madinah saat ni tu duk buat dah tempat belah-belah. Nabi mari saat ni tu buat tambah pula. Bina kau tambah pula kekuatan Islam tu. Lalu tu Nabi beri syarah kepada penduduk Madinah. Nabi katakan di dalam ayat suratul Hasyr ayat 9. Firman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tengok surah Hasyr ayat 9. Tuhan perman kata mana di sini? Wallazina tabawwa'ud dara wal imana. Ning orang panggil kalam alal ansar. Percakapan ning tuju kepada kaum Ansar. Adapun ayat yang kita baca tadi, wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Hak tu ialah kalam anil muhajirin, iaitu kecek tentang puak muhajirin. Hak ni nak royak kepada Ansar pula. Suruh cadai padai weh, kapan nak turun ni? Nah, kalau gitu wallazi tabawwa'ud dara, dan mereka yang tabawwa sediakan dara, ad-dara akal tempat, akal rumah. Nah, ad-dar di sini jamak dia daur ataupun diar. Cadailah tempat. Mereka yang cadai kau saat ni tu, mereka yang telah sediakan tempat duduk, rumah. Nah, wal imana, serta berimi mereka itu yang penuh. Jadi wal imana ni orang panggil waw tu, orang panggil waw ma'iyah. Al imana tu kita i'rab jadi maf'ulu ma'ah. Maf'ulu ma'ah. Jadi mereka yang sedia akan rumah wal imana, dan serta dengan berimi penuh. Berimi penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Min qablihim, sebelum daripada datang mereka itu muhajirin. Jadi kaum Ansar duduk di Madinah sedia belah-belah tempat sebab puak muhajirin nak datang. Min qablihim, sebelum daripada datang mereka itu muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Hal keadaan kasih mereka itu kaum Ansar saat itu man hajara ilaihim, akan mereka yang telah berhijrah kepada mereka. Maknanya kalau mereka datang mari, demo ni terima penuh-penuh.
kasih nah, suka nah nak terima penuh-penuh puak muhajirin nak menuju mari. Sedia ke rumah, sedia ke tempat puak muhajirin nak masuk. Kalau gitu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru. Di sini ya ada tempat syarah sikit. Syarah kan? Setelah mana muhajirin datang ke Madinah, lalu tu puak muhajirin pun ada bersama dengan Ansar serta dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak serang Bani Nadir. Oleh kerananya puak-puak Yahudi Bani Nadir di kota Madinah ni tak turut janji. Tak turut janji Islam. Apabila tak turut janji hak ni tu, orang panggil apabila tak turut janji hak ni tu, lalu tu Nabi nak serang puak Yahudi Bani Nadir. Jadi Yahudi di kota Madinah masa ni banyak golongan. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Khaybar, Yahudi Qainaqah, banyaklah kabilah-kabilah Yahudi. Lalu tu nak royak cerita di sini, nak royak kata Yahudi Bani Nadir. Ya tanah tama yang sangat banyak. Rumah-rumah mereka yang sangat hebat, harta-harta mereka yang sangat banyak. Lalu tu apabila mereka tak turut janji agama saat itu, Nabi serang. Nabi serang, hipung antara muhajirin dan ansar saat itu, hipung serang Yahudi Bani Nadir. Apabila serang saat itu, dapat harta faid banyak. Harta faid. Harta rapas, harta faid ni iaitu harta bagi puak-puak kafir hadap bawah kerajaan Islam. Harta faid sangat banyak. Apabila harta faid sangat banyak, moga Ansar saat itu ia perang sama dengan muhajirin. Lepas tu balah mana harta tu bagi ke tak bagi? Nabi royak belah-belah. Nabi kata, "Hei puakmu Ansar, puakmu ni kena ingatlah demo ni muhajirin hijrah mari daripada bumi Mekah nu, tinggal anak isteri mereka, tinggal rumah-rumah mereka, tinggal kebun-kebun mereka, tinggal kerja-kerja mereka, tinggal perniagaan mereka. Mari duduk di tempat kita di sini, iaitu di bumi Madinah. Mari dengan jari 10. Ibarat kata mari dengan jari 10. Bawa pedang seputungnya. Kalau itu mereka tak ada milik harta, isteri pun tak ada, anak pun tak ada segala-gala. Kalau itu puakmu ramai-ramai ni balah mana weh harta hak kita dapat daripada Bani Nadir, harta faid ni, puakmu Ansar tak sampai lah. Puakmu tak sampai lah harta ni. Sebab tu ayat kata, dia kata di sini wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan tidak dapat pada hati mereka itu Ansar hajah. Hajah di sini iaitu dalam hati puak Ansar sana itu tak ada nak apa-apa. Sebab apa? Sebab Nabi dah syarah dah. Nabi dah beri nasihat dah. Lalu tu tak apalah puak kami tak ambil apa-apa pun tak apa. Tidak ada hajat apa-apa. Jadi tidak hajat di sini kalau bagi Hasan Al-Basri dia kata tak ada hasad. Tak ada hasad apa-apa, tak ada deki apa-apa. Tak ada hajat apa-apa dengan maknanya tak ada deki apa-apa. Nabi beri kepada muhajirin semua pun tak ada siapa kata apa. Sebab mereka itu sangat-sangat berhajat. Mimma utu daripada barang didatangkan mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan melebihi ke atas diri mereka. Nak ayat kata melebihi muhajirin daripada diri mereka lagi. Walau kana bihim khasasah, walau adalah di sisi mereka itu ialah berhajat. Nak ayat kata mereka itu pun berhajat juga. Tapi oleh kerana Rasulullah kata tak sah ambillah puak Ansar, berilah kepada puak muhajirin. Lalu tu tak ada siapa ambil. Tapi dalam tafsir kata, dia kata mimma akhadhu minal faid allazi qassamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amwal Bani Nadir haitsu a'ta. Dengar, Nabi kasan itu a'tal fai'a kullahu
lil muhajirin. Jadi Nabi kat itu bahagi ke harta kat itu. Nah, harta hak dapat daripada Bani Nadir saat itu aqtal fai'a, beri harta fai' kat itu ke kullahu, akan semuanya. Harta fai' tu semuanya lil muhajirin, bagi muhajirin. Walam yu'ti, dan tak beri sikit habuk kepada ansar illa rajulaini, malaikat 2 orang saja. Jadi kaum Ansar ni Nabi tak ada beri seorang, Nabi beri kepada muhajirin semua harta ni, tak ada beri kepada kaum Ansar. Malaikat 2 orang saja Nabi beri. Kaum Ansar saat itu daripada harta fai 2 orang saja. Siapa tu? Nabi beri. Nabi beri tu kerana apa? Li faqrihima, kerana pakai kedua-dua tu. Tengok nak royak kata kaum Ansar ni sedanya kaya belaka orang Ansar ni. Orang duk bumi Madinah ni kaya belaka. Kaya belaka. Ada 2 orang je hak sesak. Hak Nabi beri harta fai daripada Bani Nadir saat itu. Nah, sebenarnya Nabi beri kepada muhajirin semua, tapi dia cabut 2 orang kepada Ansar tu. Kerana sangat-sangat susah 2 orang ni. Siapa 2 orang ni? Dia kata di sini huma Sahal bin Hanif wa Abu Dajanah. Jadi Abu Dajanah dengan Sahal saat itu Nabi beri harta fai. Jadi 2 orang ni hak boleh, orang lain tak ada siapa boleh. Tak ada siapa cemburu seorang habuk. Oleh kerana Rasulullah minta. Nah, ni nak royak kata orang hak hijrah saat itu sangat-sangat dapat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri kemudahan yang sangat banyak, walaupun duduk di dalam hijrah kita nampak-nampaknya duduk dalam susah, tapi Tuhan jamin di dalam ayat. Di dalam suratul Nisa ayat 100 dia kata ana, wa may yuhajir fi sabilillahi yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi Tuhan kata wa may yuhajir, siapa yang berhijrah fi sabilillah, pada jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Nascaya dapat di dalam bumi ni, siapa hijrah pada jalan Allah, nascaya dapat pada bumi ni, di dalam bumi ni muraghaman katsiran wa sa'ah. Kita tengok rupa nampak terkepit, kita tengok rupa nampak tekan ni, kita tengok rupa nampak susah, tapi tak. Sebaliknya di situ keluasan yang sangat luas, rezeki yang sangat murah. Orang hijrah pada jalan Allah. Sebab itulah Nabi kita suruh kita ke saat itu ubah diri kita dengan hijrah. Dengan hijrah. Ubah jismani kita, ubah ruhani kita. Ubah diri kita, tubuh kita, dan ubahkanlah iaitu amrun maknawi kita. Kita kena ubah. Nah, sebab itulah dia datang dengan ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita jangan wisajalah diri kita ke saat itu. Nah, kita serta dengan hijrah lah. Kita serta dengan hijrah. Hijrah mari ni kita pun serta dengan hijrah. Bukan hijrah tu saja lalu dak. Kita kena serta dengan hijrah. Pas ni nak royak cerita orang hak tak sah hijrah. Orang hak tidak ma'al hijrah. Orang hak tak serta dengan hijrah. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta dengan Abu Bakar hijrah mari duduk di kota Madinah. Lalu tu Nabi pun arwah suruh mereka-mereka hak duduk di dalam bumi Mekah, hak meluk Islam dah tu, hijrah mari duduk di bumi Madinah. Kerana kita nak menyatu, nak susung, nak buat kekuatan, nak buat kekuatan, nak menegakkan agama Islam, nak peluahkan Islam. Suruh hijrah mari. Lalu tu pakai hijrah. Duk mari sikit kali, boleh menepak di Madinah. Boleh menepak di Madinah. Pas orang hak tak serta dengan hijrah. Sebab kita duk kecek ni ma'al hijrah. Orang hak tak serta dengan hijrah. Lah mana? Dalam suratul Nisa
ayat 97 cerita kepada kita. Suratul Nisa ayat 97 cerita pada kita mereka hak tidak serta dengan hijrah. Setelah Nabi Ar-Rah suruh hijrah, mungkin hijrah. Nah, daripada bumi Mekah mari hijrah, mari duduk di Madinah ni. Nabi Ar-Rah. Nabi tu hijrah dah dengan Abu Bakar. Mari di bumi Madinah ni. Lalu tu Ar-Rah kepada kaum dia yang duduk di kota Madinah, kota Mekah tu suruh hijrah mari. Tiba-tiba mereka tidak hijrah. Tak hijrah mari. Apabila tidak hijrah mari, pergi berlaku peperangan Badar. Berlaku peperangan Badar. Jadi Badar ni satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengar ni bukan dengar sajalah, dengar serta ubah diri kita ma'al hijrah, serta dengan hijrah. Nah, sebab mereka tak serta dengan hijrah, apa terjadi? Apa yang berlaku terhadap mereka? Kita tengok di dalam ayat Suratul Nisa ayat 97 ni, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dalam suratul Nisa ayat 97 beritahu kepada kita bahawa mereka hak tidak serta hijrah, tidak ma'al hijrah. Sebab Nabi suruh ma'al hijrah, tiba-tiba demoning tidak serta dengan hijrah. Nabi Ar-Rah dah suruh hijrah, tiba-tiba demoning tak ada hijrah. Lalu itulah ayat kata walladzina tabawwa'ud dara. Silap. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Nak ayat kata apabila berlaku peperangan. Nah, apabila berlaku peperangan iaitu perang Badar di antara Mekah dan Madinah saat itu, maka puak tokoh-tokoh kufar Quraisy, puak tokoh-tokoh kafir Quraisy ni ya gerah habis. Pemuda-pemuda mereka hak kuasa hak ada di dalam bumi Mekah tu suruh tubik habis, tubik. Pergi perang dengan Muhammad serta dengan tentera dia di Madinah ni, di Badar tu. Mu kena pergi, pakat tubik. Ar-Rah suruh tubik. Orang panggil puak musyrikin gerah. Gerah puak-puak. Iaitu penduduk-penduduk hak ada di dalam kota Mekah suruh pergi perang Badar. Nak tubik belaka. Pergi. Siapa hak gagah, siapa hak muda-muda tu kena tubik ke habis. Pas di dalam ramai-ramai ni ada Islam hak masuk Islam dulu-dulu tu, Islam pasal duk sulit, duk senyap. Duk senyap sebab itulah Ibnu Abbas dia kata kan. Ibnu Abbas dia kata kana qaumun min ahli Makkah. Adalah satu kaum daripada ahli Makkah aslamu, telah masuk Islam, mereka itu ahli Makkah. Wa kanu yastakhfuna bil Islam, dan adalah mereka itu duk sembunyikan dengan Islam. Agama Islam tu hidup di dalam dada. Kalau semaya pun semaya dalam rumah, tak ada zahir dak ni. Nabi tu Ar-Rah suruh hijrah belaka dah. Puakmu semua hijrah tubik mari. Tubik mari duduk di kota Madinah ni. Tapi demo ni tak ada turut gidak. Duk dia buat ibadat dalam Mekah, buat cara sulit. Duk satu hari kerajaan musyrikin Mekah ni tu Ar-Rah suruh pergi perang Badar, pergi perang dengan Muhammad serta tentera dia. Apabila gerah saat itu fa akhrajahum al-musyrikun, maka mengeluarkan akan mereka itu penduduk Mekah musyrikun oleh puak-puak musyrikun. Musyrikun ni gerah suruh tubik belaka. Yauma Badrin, pada perang Badar tu. Gerah
suruh tubik perang Badar ma'ahum serta mereka itu fa usiba ba'duhum, maka ditipu akan setengah mereka itu. Tipu akan setengah maknanya matilah. Apabila berlaku peperangan kau saat itu mati kan. Matilah. Mati orang kafir tu tak ada pelik mana. Islam hak sulit diri tu, hak pergi perang sekali tu. Mati juga hak tu. Mati itulah royak di sini ni. Royak kan dalam ayat ni royak. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka yang tawaffahumul malaikah, yang memati akan mereka itu oleh malaikat-malaikat zalimi anfusihim, hal keadaan zalim mereka itu akan diri mereka sendiri. Zalim akan diri mereka sendiri. Apa boleh zalim? Sebab Nabi suruh hijrah tubik daripada bumi Mekah menuju kepada Madinah, mereka itu tak ada siapa tubik. Tak ada tubik. Duduk sulit, duduk senyap, saya kepada perniagaan, saya kepada kedai, saya kepada kapung tepat, saya kepada bumi, saya banyak perkara, tak tubik. Lalu tu apabila berlaku dalam peperangan hak ni tu, pergi mati dalam perang Badar. Apabila mati, di sini malaikat mari nak kecek dengan roh. Malaikat mari tanya roh hak mati di medan perang ni, mari tanya roh tu. Roh hak mati, roh hak Islam lah. Mari tanya di dalam pada peperangan hak ni tu. Malaikat mari tanya roh. Tanya mana? Qalu, tanya mereka itu malaikat. Tanya akan siapa? Tanya iaitu akan mereka mati dalam medan perang, iaitu mati dalam medan perang Badar. Islam hak sunyi, hak sulit itulah. Mari serta dengan kufar Mekah, mari serta dengan musyrikin Mekah. Malaikat tanya mana? Fi ma kuntum. Mudak mana ni? Mudak mana? Apa boleh mu jadi gini? Apa boleh mu jadilah ni? Apa boleh mu duk gini? Mudak mana lah ni? Tengok malaikat kita tanya balas tu. Qalu, jawab mereka itu arwah hak mati dah di dalam medan, iaitu medan Badar saat itu. Nah, dalam dalam peperangan Badar saat itu hak mati dalam padang semua tu. Jawab anu, kunna mustad'afina fil ard. Kami saat itu sangat lemah di dalam bumi ni, sebab itu tak ada hijrah tu. Malaikat mari teke apa boleh mu ni mati sini. Apa boleh mu tak hijrah serta dengan Muhammad. Apa mu tak turut Muhammad, duk royak Muhammad, duk sapa kepada puakmu. Demo ni jawab kata kunna mustad'afina fil ard. Tengok roh ni duk jawab kepada malaikat. Malaikat duk tanya ni, tanya roh mati dah. Buat apa boleh buatmu mari mati sini sedekah Muhammad duk royak suruh hijrah daripada bumi Mekah suruh duk di bumi Madinah, tiba-tiba buatmu tak tubik gi, pas mari mati sini kok mana boleh mati sini. Demo ni jawab kata kunna mustad'afina fil ard. Qalu, tanya gi pula malaikat, tanya roh saat ni. Alam takun ardullahi wasi'atan? Tidakkah bumi Allah saat ni tu sangat luas? Mu duk saya tempat mu sini tu, bumi Allah luas lagi. Mu nak duk di tempat lain, tempat yang sangat luas lagi, tempat seni deni banyak lagi. Tempat mu boleh taruh harapan, tempat rezeki yang dapat mudah banyak lagi. Mu tak usah duk harap dah situ saja. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, maka mu boleh hijrah kepadanya. Tidakkah bumi Allah tu luas? Tengoknya tanya. Malaikat mari tanya roh ni mati nak buat apa tak leh dah. Kalau itu gak puak mung ni gak faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu ma'wahum, tempat janji mereka itu jahannam, tempat duduk puak mung semua neraka jahannam. Sebab mung Islam hidup lawan Islam. Mung Islam mung hidup lawan dengan Nabi SAW serta dengan tentera Islam. Islam lawan Islam. Tapi Islam ni orang panggil Islam dengan cara turut, iaitu para musyrikin Mekah. Ni.
Sebab itulah Tuhan kata wasa'at masirah. Dan jahatlah perjalanan mereka itu. Ni nak royak kata jalan mung ni tak kena lah, muduk balah ni tak kena. Ni nak royak kepada saudara-saudara dan saudari-saudari nak wi kita tu serta dengan hijrah. Hijrah datang ni wi kita ni serta dengan hijrah. Sebab ma'al hijrah kita pek di al-hijrah tu, kelimah ma'a tu orang panggil zaraf. Zaraf kosak ni tu orang panggil lafaz mutawaghilan. Lafaz hak kita tak boleh nak ambil makna dia, melainkan dia kena tepek dengan mudhafun ilaih dia. Jadi zarah ni orang panggil zarah ni, kalaulah dia tepek dengan makan, dia panggil zaraf makan. Kalau dia tepek dengan zaman, dia panggil zaraf zaman. Pada di sini orang panggil masa hijrah. Kalau itu zaraf ni ialah zaraf zaman. Zaraf ni beri makna dia litaghyir, nak kita ubah daripada satu alam ke satu alam yang lain. Satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Sikap hidup kita yang tak maju kepada maju. Sikap hidup kita yang jahil kepada alim. Sikap hidup kita kat saat itu daripada tak ada padu anak isteri kepada padu anak isteri. Janganlah kita duduk tempat tula, janganlah kita kat saat itu duduk mabuk dengan dunia, duduk mabuk dengan keadaan. Nah, kita duduk galik dengan keadaan. Jangan begitu. Nak wi kita tu ma'al hijrah, nak wi kita tu ubah serta dengan hijrah. Hijrah baru ubah. Sebab Nabi suruh ubah. Mereka tak ubah apa terjadi. Ni kita duk baca, mereka tak serta dengan hijrah. Mereka tak serta dengan hijrah ni sangat-sangat besar. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Nah, sangat-sangat besar. Kalau itu, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapa-bapa kita kena tahu kata hijrah ni. Bukanlah perkara kosan itu saja-saja dak. Bahkan Allah menjadikan hijrah ni hikmah yang sangat besar. Nak menegak Islam, nak menegakkan jihad saat itu tak dapat menegak dan tak dapat menegakkan Islam, tak dapat menegakkan jihad malaikat dengan ubah hijrah kita. Ubah keadaan sikap laku kita ni, ubah keadaan daripada keadaan yang tak maju kepada keadaan yang maju. Daripada kita kosan itu tidak ada agama yang penuh kita we kita ni duduk di dalam mardatillah, kita duduk dalam yang Allah redha. Balah Allah redha, apa yang disuruh kita buat dan apa yang dilarang kita tinggal. Dan kita kena menahankan segala kejahatan yang ada pada diri kita itu, kita kena menahankan. We tubik daripada diri kita, daripada anak isteri kita, we tubik daripada rumah tangga kita, ahli kampung kita, dan daripada semua Islam kawasan itu. Daripada anak muslimat kita, we tubik daripada perkara tu semua. We jadi kita itu hijrah yang baru, hijrah yang penuh. Khusyuk tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun tak panjanglah kerana masa kawasan itu lajak lagi banyak dah. Sekadar ni saja kita sambung semula pula. Bagi saya sekiranya ada salah silap harap ampun dan maaf. Sekadar ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.